Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Taman Sri Marina, Alusta, Kedah. Bersamamu kali ini menyelami kisah hidup Helmi Salamon, 49 tahun, yang mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Dia disahkan menghidap kanser usus tahap 4 dan ketumbuhan di dalam kepala. Penghujung bulan Oktober 2023, Helmi selamat menjalani pembedahan usus di Hospital Sultanah Bahiyah, Alusta. Namun sebulan selepas itu, dia disahkan pula mengalami ketumbuhan di dalam kepala dan dinasihatkan pakar perubatan untuk menjalani pembedahan seterusnya. Helmi yang dahulunya bekerja sebagai pemandu lori, kini hilang mata pencarian untuk menyara keluarganya. Helmi mendirikan rumah tangga bersama Azliana Uthman, 45 tahun, sejak 20 tahun lalu. Mereka dikurniakan 8 orang cahaya mata. Sedih jugalah. Memang sedih lah. Nak terima tu ambil masa yang agak lama. Lepas tu bila dapat tahu tiba-tiba abang sakit, lepas tu mengalami kanser usus tahap 4 ni, memang rasa kita reda lah. Apa yang berlaku ke atas Helmi, mereka sekeluarga tetap tabah menghadapinya. Menurut Azliana, kekuatan fizikal dan mental diperlukan untuk menghadapi ujian ini. Mujurlah anak-anak amat memahami keadaan ibu dan bapa mereka. Untuk permulaan, doktor tak bagi harapan yang tinggi lah. Doktor kata kemungkinan masa abang nak operation tu, doktor kata risiko dia amat tinggi lah. Dia tak ada bagi pada saya, dia tak bagi harapan. Dia cuma cakap kemungkinan abang sihat, dia hanya terlantar ataupun fizikal dia memang tak sama seperti dulu lah. Tapi alhamdulillah, Allah maha hebat lah. Abang bangun, dia sedar daripada operation tu, dia boleh bergerak macam biasa. Dia boleh berdikari lah. Walau bagaimanapun, keadaan Helmi semakin hari semakin membimbangkan. Banyak perkara yang dia tidak dapat lakukan seorang diri. Emosinya juga semakin tidak stabil dan memerlukan sokongan ahli keluarga yang lain. Untuk kos perubatan abang ni, kos dia agak tinggi lah sebab abang memerlukan beg stoma. Lepas tu susu dia pun agak mahal. Lepas tu pampers dan bayaran bil hospital lah. Abang dia bukan hanya kena kanser usus sahaja, tapi dah merebak ke bahagian otak sebelah kiri, bahagian depan, mengganggu pertuturan dia. Lepas tu kita tak faham apa yang dia nak. Jadi bila kita tak faham tu, emosi dia lebih lah. Dia akan jadi marah-marah. Dia macam dengan dia tak boleh nak bercakap dengan jelas lah dari situ. Anak sulung Helmi dan Azliana, Nurul Syafiqah, menjadi harapan untuk keluarga ini.
Ada ketikanya Nurul Syafiqah membantu ibunya membersih dan menukar beg stoma bapanya. Menurutnya, beg stoma ini perlu ditukar 3 kali sehari bagi mengelak sebarang jangkitan kuman. Masa cuci tu sedih jugalah sebab selalu abang biar macam biasa kan. Tapi sekarang dah nak kena pakai beg tu, beg stoma tu. Sekarang kita nak kena cuci dia. Tapi doktor kata yang tu boleh, kalau abang semakin okey, usus tu boleh buat masuk balik. So macam nanti dah sembuh, abang boleh buat masuk balik usus dia, tak pakai dah beg stoma macam tu. Allah tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi Azliana, rumah tangga yang mereka bina bersama dikurniakan dengan anugerah zuriat yang ramai. Namun ujian yang tertulis buat suaminya ini sesuatu yang dia tidak jangkakan. Hanya doa kepada Yang Maha Esa menjadi kekuatan dalam hidupnya. Tak dapat saya nak gambarkan saya macam mana. Doakan saya. Doakan saya kuat. InsyaAllah saya jaga dia. Saya nak sama-sama dengan abang, tengok anak-anak besar depan mata. InsyaAllah. Sedih jugalah. Memang sedih lah. Nak terima tu ambil masa yang agak lama. Lepas tu bila dapat tahu tiba-tiba abang sakit, lepas tu mengalami kanser usus tahap 4 ni, memang rasa kita reda lah. Menurut Azliana, keluarganya menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM1,000 untuk keperluan harian anak-anak. Susu khas dan beg stoma Hilmi juga terpaksa diutamakan supaya kesihatan suaminya sentiasa berada dalam keadaan baik. Cukuplah sekadar juadah yang sedia ada. Bagi Hilmi, walaupun keadaannya sebegini, isteri dan anak-anak sentiasa berada di sisinya. Bagi Azliana pula, musibah kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ujian daripada Yang Maha Esa. Anak-anak ni anugerah Allah, pada saya tak membebankan. Tapi orang kata dari segi support, macam dengan dari segi kewangan, bantu untuk dia orang sekolah, yang tu yang jadi apa saya terfikirlah, yang tu yang paling pertama sekali saya fikir. Nurul Syafiqah, pelajar tahun kedua di Kolej Politeknik Mara Alustar Kedah. Dia bercita-cita untuk melanjutkan pelajarannya sehingga ke peringkat ijazah. Dia berharap keadaan bapanya yang sakit tidak menjadi penghalang untuk adik-adiknya berjaya dalam pelajaran. Sebelumnya adalah bincang dengan mak. Lepas tu, mak kata sambung je dulu degree. Tapi dalam masa yang sama, saya macam tolong mak jugalah tengokkan abang, adik semua. Macam tu. Bagi menampung perbelanjaan harian keluarga, Azliana terpaksa berusaha mencari rezeki. Dia bekerja sambilan di sebuah warung makanan yang terletak di Taman Seri Putra, Kuala Kedah.
Dengan upah RM30, Azliana bersyukur kerana masih ada yang memahami keadaan keluarganya. Buat bantu Kak Lin ni sebab suami dia pun sakit, lepas tu dengan anak-anak pun kecil-kecil, anak-anak ramai. Orang panggil macam kan, membantu secara banyak tak boleh. Panggil dia tolong kok meniaga lah petang-petang ni. Selain membantu di warung makanan, Azliana juga bekerja sambilan dengan mengambil upah penghantaran kari pap sejuk beku di sekitar Kuala Kedah. Azliana berkorban masa dan tenaga demi menjaga suaminya yang sakit dan 8 orang anaknya yang masih bersekolah. Mendengar kisah Hilmi, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Utara, penolong pengurus pemasaran Cawangan Utara, Abdul Halim Abdullah, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Faiza Emas antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad sesuai untuk Hilmi sekeluarga. Kak, ini buku riwayat hidup Hajiah Faiza, bos Faiza. Saya harap dengan buku ni Kak dapat membaca, moga jadi pedoman dan tunjuk aja apa yang ada dalam ni. Saya harap Kak dapat membacanya lah. Terima kasih. Okey Kak, ini sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Saya harap dengan sumbangan ni dapat membantu Kakak dengan sekeluarga dan meringankan sikit beban Kak selama ni lah. Ya, terima kasih. Anak-anak ni anugerah Allah pada saya tak membebankan. Tapi orang kata dari segi support, macam dengan dari segi kewangan, bantu untuk dia orang sekolah. Yang tu yang jadi apa saya terfikirlah, yang tu yang paling pertama sekali saya fikir. Menyedari kesusahan hidup keluarga ini, Pengerusi Persatuan Cancer Survivors Malaysia, Suryani Kamal, memberi sumbangan untuk keperluan persekolahan kepada anak-anak Hilmi di sebuah pasaraya terkemuka di Alustar. Menurut Suryani, mereka terpanggil untuk membantu keluarga Hilmi yang menghidap kanser usus dan mempunyai anak yang ramai. Dia juga ingin memastikan anak-anak ini tidak tercicir daripada pembelajaran dan persekolahan. Apabila kita berjumpa keluarga ini, kita lihat Cik Elmi ada 8 orang anak. Jadi kita faham pesakit kanser kehilangan pendapatan, mempunyai tanggungjawab yang besar, 8 orang anak. Jadi kita terpanggil untuk membantu kerana kita percaya bahawa kita nak bantu masa depan anak-anak. Kerana kita tahu kebanyakan pesakit apabila mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan, anak-anak selalunya terbiar. Kebajikan anak-anak tak dijaga. Jadi kita nak masyarakat bersama membantu keluarga ini. Sekurang-kurangnya kita nak memastikan bahawa pendidikan anak-anak ini tidak terjejas.
Turut sama meraihkan keluarga Hilmi adalah pengurus operasi Hotel Royal Signature R. Ravindran. Dia berasa gembira dan terharu kerana dapat menyantuni anak-anak ini. Nurul Syafiqah dan adik-adiknya amat bersyukur kerana dapat menjamu selera dan menikmati juadah makan tengah hari di sini. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga Hilmi, Ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan yang berhormat Datuk Muhammad Saleh Saidin dan penduduk Taman Seri Marina hadir menziarah keluarga ini. Menurut Datuk Muhammad Saleh, usaha murni dan kebajikan telah lama dilaksanakan di sekitar daerah Kubang Rotan, khususnya bagi membantu orang kurang upaya dan keluarga asnaf. Untuk menjalankan usaha-usaha membantu dan juga menyantuni masyarakat ini, kita memerlukan kerjasama dengan ramai orang. Okey, termasuklah dengan NGO-NGO. Seandainya menjumpai kes-kes yang sebegini, saya harap agar benda itu sampai ke pengetahuan saya. Jadi kita dapat sama-sama. Kadang-kadang ada yang tak sampai ke pengetahuan wakil rakyat. Jadi kita menyeru kepada semua orang, tak kira daripada NGO, orang persorangan, tok-tok imam dan semualah masyarakat akan mengambil berat permasalahan di sekeliling kita agar benda itu dapat ditangani dan sampai ke pengetahuan saya ni. Beliau hadir membawa sumbangan barangan dapur dan wang tunai untuk keluarga ini. Menurutnya, jika mendapat maklumat mereka yang memerlukan pertolongan, beliau akan berusaha untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Inilah tanda keprihatinan terhadap masalah dalam masyarakat sekeliling yang menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Di antara kita orang Islam ini adalah bersaudara. Okay. Jadi saya menyeru kepada semua masyarakat untuk kita ambil berat saudara-saudara kita di sekeliling kita ini. Beritahu, ini adalah usaha yang murni. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Okay. InsyaAllah kalau semua masyarakat faham konsep bersaudara ini, insya-Allah banyak benda kita boleh salurkan bantuan, boleh membantu mereka yang memerlukan. Insya-Allah. Harapan saya semoga Abah sembuh balik macam dulu-dulu. Dia boleh kerja balik apa semua. Dan Abah dapat jaga kami macam dulu-dulu balik. Saya sentiasa mendoakan, mengharapkan supaya abang boleh berdikari, sihat macam biasa, walaupun kita tahu dia macam mana kan. Dia sakit, dia macam tu. Jadi saya mengharapkan yang baik-baik je lah. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki bersama keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.